Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya puji syukur. Kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi dengan limpah inayah, taufik, izin, hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan, kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi sakti baki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini Allah Ta'ala telah pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah pilih kita sekali lagi antara hamba-hamba yang masih mampu untuk iktikaf dan sama-sama duduk dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan ada kebaikan, ada natijah daripada pertemuan kita, sementara kita menantikan masuknya waktu Isya nanti. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, hari ini 9 ke 10 Rabiul Awal. Yang biasa kita sebut 6 Oktober lah. Tapi bila tanya bab bulan hijrah, yang mana kita kena biasakan benda tu. Yang mana bulan Rabiul Awal ini ada satu peristiwa besar yang kalau kita tak sebut, tak sempurna dan tak lengkap rasanya. Kalau di surau-surau, di kampung-kampung, belah-belah Tanjung Karang, belah-belah Banting sana, di corong-corong pembesar suara itu kita akan dengar alunan Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah, abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah. Allah. Bila dah habis, ramai-ramai baca Atirillah, suara Tuhan. Tapi hari ini tradisi itu semakin hakis, semakin pupus. Sehingga kan ada anak-anak hari ini yang apabila kita bagi kitab Barzanji itu, dia tanya kita, ni kitab Quran apa ni? Allah. Tak apalah, anak-anak sekarang didedahkan dengan apa? Zahara dinul muayyad. Kan kalau dulu kita tak apa pernah dengar hak ni. Bizuhuri Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad. Yang kita tahu ya hanana, ya hanana. Tahu tak apa makna ya hanana? Apa makna ya hanana? Beruntunglah kami, beruntunglah kami. Sebab tu kalau ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sambut hari kelahiran dia, yang kita yang sibuk-sibuk sambut, kenapa? Melalui sambutan-sambutan hari kebesaran Islam termasuk Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah kita dapat kenal Nabi. Sebab Nabi dah sebut dah, beruntunglah
Beruntunglah umatku, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kami yang beruntung itu? Rasulullah kata, ya, kamu beruntung, sebab kamu hidup sezaman dengan aku, kamu bertemu dengan aku. Tetapi ada lagi yang lebih beruntung. Siapa dia? Ya. Mereka-mereka yang tidak bertemu dengan aku, tetapi mereka menghidupkan sunnah-sunnah. Siapa, tuan-tuan? Kita, tuan-tuan. Waktu bila kata, ya Hanana, beruntunglah kami, beruntunglah kami. Kita ni sebenarnya umat yang paling beruntung. Sebab apa? Ya, sebab kita dilahirkan. Ya. Kita tak dapat bertemu baginda Nabi SAW, tetapi kita dah dapat mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang berarak-beraklah, yang berselawat-berselawatlah, memuji ataupun menzahirkan rasa sayang, rasa kasih, rasa rindu kepada susuk tubuh manusia yang paling agung di muka bumi ini. Dan kita adalah umat dia. Dalam Quran dirakamkan juga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita semua ni umat yang terbaik. Yang cemburu dengan kita bukan sahaja umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu pun cemburu dengan kita. Nabi-nabi terdahulu pun kalau boleh dia nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya persoalannya, setelah sekian tahun, sabat tahun dengan umur yang diperuntukkan kepada kita, kita menyambut hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat, dengan perarakan, dengan berzanji dan sebagainya. Adakah qudwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meresap dalam diri kita dan kita bawa sunnah-sunnah itu ke dalam rumah kita? Yang kita bawa sunnah itu dalam rumah kita. Sebab hari ini berlaku kerosakan ataupun berlaku, kita sebut apa, pergolakan, pergeseran rumah tangga. Sebab apa? Sebab sunnah itu tidak dibawa ke dalam rumah kita. Hanya kita melakukan sambutan, selesai sambutan, selesai. Kadang-kadang perarakan, saya dulu kerap ikut perarakan jabatan punya lah, dekat Stadium Melawati. Kita pun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kat Seleko sallallahu ala Muhammad. Kami semangat lagi sampai kat Seleko. Sebab apa? Sebab dekat Seleko tu ada orang ambil markah. Nampak tak? Selesai itu, selesai. Sunnah yang Nabi tinggalkan, adakah kita bawa dan kita adaptasikan dalam kehidupan kita? Kan? Sebab tu kalau kita berbincang tentang sunnah, kalau yang lelaki ni, sunnah yang paling besar yang disebut sunnah kahwin banyak lah. Kan? Yang tu dia buat apa? Dengan dalil, dengan nas, semua dihafal. Astagfirullahaladzim. Tetapi ada sunnah-sunnah lain yang kecil, yang kita, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, dia memercikkan kejayaan dalam kehidupan.
Sunnah yang simple-simple tuan-tuan. Yang kita duk fikir yang tu. Ya. Banyak sunnah-sunnah yang baginda Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Walaupun benda tu kecil, tetapi kita buat. Sebab tu dikatakan apa? Sunnah ini tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab sekecil-kecil sunnah juga boleh memberi kejayaan. Kita ambil sunnah yang paling kecil apa dia? Yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Masuk rumah bagi salam. Ataupun jumpa orang kita bagi salam. Afshus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam pada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal. Hari ini berapa ramai orang yang kita kenal pun kita sukar untuk melontarkan, melafazkan salam, apatah lagi orang yang kita tidak kenal. Sedangkan salam itu dia merangkumi banyak maksud yang baik, doa-doa yang terbaik. Dan terangkum dalamnya apa? Kita bagi salam selain daripada doa pun, dalam tu dia menyatakan yang aku menghormati kamu ketika kamu ada ataupun tiada. Nampak tak? Betapa besar fungsi salam tu tadi. Cukuplah kita berkirim salam, kan? Bila orang bagi share, ada orang kirim salam ke kita dengan lafaz assalamualaikum, kita terima tu dengan rasa seronok. Sebab tu Nabi SAW ajarkan apa? Nak umur panjang, nak rezeki murah, perbanyakkan salam kita ni. Tapi hari ini tuan-tuan, jangan kata nak bagi salam, masuk rumah sendiri pun tak bagi salam. Bila kita masuk rumah tak bagi salam, siapa yang masuk dulu? Iblis. Namanya siapa je? Kenal? Kenek, orang kenek. Kenal tak? Siapa nama dia? Dasim. Kerjanya apa? Kerjanya memporak-porandakan rumah tangga. Itu kerja dia. Sebab tu hari ini antara sunnah besar yang Nabi SAW tinggalkan pada kita Al-Quran. Bercahayalah, bahagialah, sakinahlah, saadahlah rumah itu apabila dibacakan dengan Al-Quran. Tapi kita nak bagi salam pun suka. Sebab tu sekian ramainya orang pada hari ini berlaku porak-poranda dalam rumah tangga. Sebab yang namanya Dasim tu kalau dia dah masuk rumah tangga, habis. Dia akan berusaha. Suami tengok isteri bengkak, tak pasal-pasal. Isteri tengok suami bengkak, dia akan timbulkan perasaan-perasaan yang macam tu. Saya tak pasti di sini tuan-tuan. Tapi masjid-masjid yang sejaga sebelum ni, itulah benda ni. Datang minta kaunseling, minta dibantu. Kadang-kadang kemusykilan ataupun apa yang menyebabkan mereka boleh bergaduh pun tak masuk di fikiran kita. Kadang-kadang kita ketawa tapi taklah kita ketawa depan dia, kan? Ada waktu satu masjid dulu, dia telefon saya mana? Dia cerita lah, pukul 2:30 pagi minta datang ke masjid. Kita pun pergilah. Tengok-tengok dia tengah duduk. Kemudian dia cakap, Ustaz, macam mana hal keadaan rumah tangga saya? Bila dia tolak, mata dia lebam sebelah. Itu lelaki tu kan, lelaki. Saya kata, apa kes? Itulah Ustaz, dia kata, saya tak niat pun nak pukul dia,
Saya baru angkat tangan, kaki dia dah sampai kat saya punya muka. Yang tu yang saya nak ketawa, tapi saya tahan. Bila dia dah balik, sebab apa? Sebab waktu dia berkenal dulu dalam banyak-banyak benda. Takkan dia tak nak tanya yang bakal isteri dia tu ada black belt ke? Kan? Macam-macam kes juga. Yang satu kes lagi pasal lauk je. Dia pesan pada adik ipar dia orang duduk serumah. Dia pesan pada adik ipar dia, nanti abang balik bagi tahu lauk dalam peti ais tu keluarkan. Nanti akak balik akan masak. Yang adik ipar dia tak bagi tahu lagi pun kat abang dia. Kan? Kat suami yang perempuan tadi. Yang kawan ni balik-balik tengok suami tengah tidur. Dia sepak ni suami tu. Lepas tu bergaduh, datang masjid minta kaunseling lah. Bila kita dengar macam tu, tak apalah, kita pun bagilah apa ni. Sebelum balik, saya panggil yang perempuan tu. Puan, kata, tak segan ke? Kenapa ustaz? Kata, kalaulah berlakunya penceraian sebab lauk je, tak segan. Kalau orang tanya, kenapa bercerai? Sebab lauk. Kan? Benda simple. Ya. Tapi itu adalah klimaks daripada perihal yang berlaku dalam rumah tangga dia. Antaranya apa? Antaranya yang tadi itulah. Bila sunnah-sunnah itu tidak diamalkan dalam keluarga, rumah tangga, maka pergeseran dia akan berlaku. Sedangkan Nabi SAW tinggalkan kita pada kita contoh. Salah satu contohnya apa? Ketika Nabi Sayyidatina Aisyah masak sup kaki lembu, sup kaki kambing. Makanan sunnah ni antaranya sup kaki kambing. Ada setengah orang bila kita sebut macam tu, kata, belilah sup kaki kambing. Tak. Itulah makanan yang paling Rasulullah suka. Sebab apa kaki kambing? Sebab kalau ada kambing seekor kat rumah dia, bahagian-bahagian lain dah bagi pada orang. Yang tinggal kaki kambing. Makanya itu yang disopkan. Sayyidatina Aisyah masak, bagi Rasulullah makan. Sedap ya Rasulullah. Sedangkan ketika itu ternyata sup itu masin. Tetapi apabila Sayyidatina Aisyah bagi tahu, ya Rasulullah, sedap tak? Rasulullah kata apa? Sedap. Rasulullah kata apa? Sedap. Pada masa yang sama, Rasulullah nak bagi tahu pada Sayyidatina Aisyah, berkenaan dengan sup yang masin itu. Sudahnya Rasulullah bawa. Rasulullah panggil, ya Mairah, ta'al, mari sini, kita makan suap-suap. Sayyidatina Aisyah ni kan dia anak gadis muda kan. Jadi dalam riwayat tu mengatakan seronoknya dia ni bila dipanggil untuk makan suap-suap, dia melompat-lompat ke anak-anak kan. Seronok. Lepas tu duduk-duduk, Rasulullah kata, hamai, I suap you dulu, dia kata kan. Ambil roti, cicak, suap. Mengalir air mata Sayyidatina Aisyah. Ternyata sup itu masih. Tetapi bila mana baginda Nabi SAW tanya dia tadi, sedap tak? Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Sedap. Nampak tak? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nabi SAW jaga betul. Pada masa yang sama Rasulullah juga nak bagi tahu kan berkenaan dengan itu. Nampak tak? Sunnah itu kalau kita hidupkan dalam keluarga, Allahu Akbar. Sunnah makan. Sunnah makan berapa jari tuan?
Tiga. Ramai yang tak ingat tu. Nampak tak? Itu pun nak cerita nak kahwin 4, kahwin 3. Sunnah makan pun tak ingat. 3 jari. Yang kan ganjil. Kalau makan 5 jari, ganjil tak? Ganjil. Sunnah juga tak? Sunnah juga. 1 jari, sunnah tak? Boleh makan 1 jari? Boleh je 1 jari. Kuih seri muka tu cucuk. Tak. 1 jari itu digunakan untuk mencecah garam. Sikit, kemudian dikemam. Kemudian barulah kita makan. Selesai makan, jilat jari. Kan? Bukannya semua. Kadang-kadang kita nampak macam tu. Sunnah dia kata. Tu dia. Kan? Habis jilat. Tak, dia 3 jari je. Tuan-tuan tengok. Satu pengusaha yang dihidupkan sunnah sampai hari ini dia berjaya. Setiap ujung bulan, tak kira cucu, anak, atuk, semuanya nak benda tu. Apa dia? Pandai dia. Yang kecil pun Abi nak KFC kan, nak KFC. Sampai hari ini KFC berjaya. Motonya apa tuan ni? Sehingga menjilat jari. Nampak tak? Menjilat jari itu sunnah. Kita pergi KFC, ada dia bagi pinggan, ada dia bagi sudu. Dia tak bagi. Kalau melainkan kita minta. Berjaya tak dia? Sampai hari ini dia berjaya. Motonya apa? Sunnah. Sehingga menjilat jari. Nampak? Betapa sunnah-sunnah itu walaupun kecil, tetapi apabila kita amalkan, maka dia memberi kebaikan dan kejayaan. Yang seterusnya apa tuan-tuan? Sunnah lagi. Sunnah yang paling simple. Kan? Tapi sunnah-sunnah yang besar lain kita buatlah. Apa dia? Yang paling besar Al-Quran antaranya. Yang Allah yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Dan ada hak-hak Al-Quran yang pada hari ini ramai yang tak tahu lagi. Kan? Hakul Quran. Baca Al-Quran. Yang mana Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Al-Quran. Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi dalam matan tu ditulis li ashabihi, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Kenapa dia kata sahabat? Sebab Al-Quran itu terkandung sir, banyak rahsia-rahsia i'jaz Quran. Bagi orang yang bersahabat dengan Quran, dia dapat. Percaya tak? Contoh, saya tak kenal tuan, kan? Adakah saya akan menceritakan semua rahsia saya pada tuan? Tak kan? Dan kita tak mungkin pergi jalan-jalan, pergi bus stand, jumpa orang, nama saya sekian, anak saya sekian, isteri saya sekian. Tak mungkin. Sebab kita tak kenal. Tetapi dengan orang yang kita bersahabat, orang yang kita kenal, lebih-lebih lagi kita sebut dia sebagai sahabat karib. Banyak rahsia kawan kita tahu. Dan kita sendiri pun tak rasa segan silu untuk menceritakan rahsia kita pada sahabat kita.
Ya, Ustaz. Apakah sunnah Nabi yang boleh kita bawa dalam sistem pendidikan negara kita? Sunnah Nabi yang kita boleh bawa dalam Sistem pendidikan negara kita. dalam pendidikan negara. Sebab apa ya? Sebab pendidikan itu adalah sunnah. Pendidikan itu sendiri adalah sunnah. Sebab tu di awal tadi kita pun baca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cumanya adabul ilm, adab-adab menuntut ilmu kadang-kadang kita abaikan. Ya. Dan ilmu itu macam yang kita maklum, yang kita pergi balik kita pada soalan tadi, ilmu itu ada yang namanya ya, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Tuntutlah kedua-duanya, tak jadi masalah. Kan? Yang penting ya, apa yang kita tuntut itu memudahkan perjalanan kita menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kan yang dikatakan ya, siapa yang bersusah payah ya, dalam pergi menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala memudahkan jalan kita nak pergi syurga dengan ilmu lah. Contoh, kita nak pergi Shah Alam ya. Antara ilmunya yang kita kena tahu adalah penunjuk arah. Kan? Kalau dikatakan Shah Alam kona kanan, pengetahuan kita ya, kita ikut. Sampai tak kita? Sampai. Tapi sebab kita tak tahu apa makna arrow itu, maka kita pun ikut kiri. Sampai tak kita? Tak sampai. Bagi orang yang banyak ilmu lagi, banyak lagi menuntut, kebarangkalian dia ada jalan-jalan lain lagi dia untuk pergi ke Shah Alam ya. Jalan shortcut, jalan tikus. Nampak tak? Itu umpama tuan-tuan. Itu dia. Tadi kita sampai ke mana tadi? Sebelum tuan tadi soalan tadi ya. Al-Quran tadi kan. Sampai satu peringkat rapatnya kita ya, mungkin saya boleh tahu haji namanya siapa ya, kerja di mana, anaknya berapa, isterinya berapa isteri tuan? Seorang saja. Okey. Tuan? Seorang juga. Baru seorang. Di Masjid As-Salam saya jaga dulu ada 300 orang ibu tunggal yang memerlukan kasih sayang. Jadi kalau tuan-tuan ada berhajat, bolehlah. Nak cerita tentang Al-Quran tadi, maknanya i'jaz sirul Quran itu akan kita dapat apabila kita rapat dengan Al-Quran. Tapi kita hari ini kita rapat dengan Al-Quran hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Betul, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tetapi yang diamalkan dalam bulan Ramadan itu untuk diamalkan pada bulan-bulan yang seterusnya. Bukan sekadar bulan Ramadan sahaja. Sebab Quran kita kena baca. Sebab tu dikata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan kita dah nampak, kita dah tengok bukti-bukti yang mana Allah Ta'ala memuliakan ahlul Quran itu semasa hidup, semasa meninggal dunia, dibangkitkan di padang mahsyar, sehingga kan dia masuk dalam syurga pun Allah Ta'ala memuliakan lagi dia. Bukan takat dia, mak ayah dia yang menghantar dia masuk dalam pengajian Quran pun Allah Ta'ala mahkotakan, mahkota khas daripada syurga. Suratul Nur yang tuan-tuan baca lepas solat Isyak kan. Surah tu nanti dalam kubur
dia jadi benteng kepada orang-orang yang mengamalkannya. Malaikat nak balun kanan, dia tahan badan dia. Nak balun kiri, dia tahan dia. Dia tak bagi. Di padang mahsyar, dia menjadi hakim, hujjatan laka aw alaika. Ya, itu sunnah membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar dalam bulan Ramadan. Dan jaminan itu memang diberi. Quran akan datang memberi syafaat. Yang kedua apa? Mempelajari Al-Quran. Baca juga. Belajar kena teruskan. Sebab ilmu Al-Quran ini sampai bila pun dia takkan habis. Ya. Kena belajar. Umpamanya macam tajwid Al-Quran, tajwid dengan Al-Quran itu memang tak boleh dipisahkan. Walaupun ilmu tajwid itu dibincangkan pada selepas zaman baginda Nabi SAW, tetapi tajwid dan Al-Quran itu diturun sekali. Tak dapat tidak. Makharij al-huruf, sifatul huruf, taranum, lagi apa lagi? Semua itu merupakan wadah untuk menyedapkan dan mengelokkan, mentahsinkan Al-Quran. Kalau makan kita boleh tahu, boleh nak yang sedap, kan? Tapi Quran lebih kurang. Sebab tu rumah tak ada sakinah. Tapi kalau dia kata, Ustaz, rumah saya ada sakinah, Ustaz. Siapa dia? Orang rumah dia. Kacik lah gitu. Rumah saya ada saadah, Ustaz. Saadah tu nak bawa rumah dia. Tak. Ya. Quran sangat penting. Sebab tu kita kata, kita dalam sambutan kita menyambut Maulid Rasulullah SAW, yang Quran itu adalah salah satu ijaz yang paling besar yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Baca, belajar. Kalau mampu, yang ketiganya pun mengajarkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita yang diamanahkan sebagai ketua keluarga. Tak boleh, Ustaz, saya sibuk. Okey, tak apa. Cari guru Al-Quran. Cari. Itu adalah kewajipan. Tapi jangan double standard dengan guru Al-Quran. Guru Al-Quran itu haram hukumnya kalau dia mengajar, dia minta dengan harga-harga tertentu. Tetapi kita ni, orang yang memanggil guru Quran, kena meletakkan harga yang tinggi. Sebab apa? Sebab Quran yang ada pada diri dia. Ini kalau tuition berapa je, tak apa, bayar. Subjek apa? Sains berapa? 100 bayar. Matematik berapa? 120 bayar. Bahasa Inggeris berapa? 120 bayar. Al-Quran berapa? 50, mahalnya. Nampak? Wilayah kita pada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah penyelamat kita yang juga akan memberi syafaat di akhirat nanti. Saya kira cukuplah yang sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kalau dipanjangkan umur, ada kesempatan, kita akan sambung lagi. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas kepercayaan yang tuan-tuan beri. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa tasbih kafaratul as. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil
haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum